Tuan-tuan, tubuh kita dengan kitab kita lah. Nah, muka surat apa? Muslimat? 50. Saya tanya muka surat, suka tanya muslimat. Dalam kelas di Indonesia pun sama juga. Tanya muslimat tak mana. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, huruf mana? Tak. Tak baca lagi. Dalam perkara. Baik. Idaman penuntut juzuk pertama muka surat 50 Jawi, bawah sekali perenggan dia. Tuan, Rumi muka surat apa Rumi? Tajuknya ialah aurat perempuan sebelum rukun sembahyang. Baik, kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, dalam perkara mengetahui cara-cara sembahyang, iaitu mesti mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunnah di dalam sembahyang. Sekiranya seorang awam, orang awam maknanya orang yang tidak pandai hukum sembahyang dalam bab sembahyang, dan beriktikad, dia percaya di hatinya semua pekerjaan perbuatan dalam sembahyang itu adalah fardu pada sangka diri dia, ataupun setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan dengan tidak dapat membezakan yang mana fardu yang mana sunat, tuan-tuan, maka yang mana satu tetapi tidak menentukan yang fardu itu sunat, nescaya sahlah sembahyangnya. Tuan-tuan, menarik tuan-tuan. Hak pengalah ni nak cerita tentang huraian kepada syarat sah salat. Syarat sah salat tuan-tuan yang last sekali yang kita kurang perasan, iaitulah kena tahu cara sembahyang. Al-ilmu bi kaifiyatis salat. Kena tahu dengan yakin tentang cara-cara sembahyang. Tuan-tuan, tahu cara sembahyang tu termasuk dalam syarat sah sembahyang. Kalau kita tukar ayat tu, kita kata lagu ni, siapa yang tak tahu sembahyang, tak tahu cara sembahyang, sebab tak belajar sembahyang, maka barangkali sembahyangnya tidak sah. Ustaz pasal apa kata lagu tu? Kerana syarat sah sembahyang kena tahu cara. Tak tahu cara, tak cukup syarat sah sembahyang. Tapi dia bukan pukul borong lagu tu. Dia ada syarat-syaratnya. Ada orang tak mengaji bab sembahyang ikut-ikut orang sahaja. Tuan-tuan, nak bila menadah kitab, nak tahu rukun berapa apa, tak nak. Tuan-tuan, tak ada, sibuknya. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia ni kalau sembahyang tengok orang je. Orang berdiri dia qiyam, orang rokok dia tiru, orang je dia bangkit, tuan-tuan. Sebiji pergerakan tu macam orang sembahyang, tapi tanpa belajar. Tuan-tuan, kalau tak belajar ni, agak-agak dia boleh tahu dah hak mana rukun. Rukun wajib nak kena buat. Tak buat rukun walaupun tinggal satu, sembahyang tak sah. Dia tahu dah rukun hak mana. Kemudian ada sembahyang tu pula ada sunat. Hak sunat tu adakah dia tahu yang mana satu? Hak sunat ni juga kalau ikut kita tinggal sengaja pun tak batal. Tapi kawan yang tak mengaji tu, dia tahu buat sunat sebab tengok orang buat, adakah dia faham sunat tu sunat ataupun apa? Bahaya juga. Yang lagi bahaya, tuan-tuan, hak fardu wajib kena buat, tapi kerana dia tak belajar, tuan-tuan, dia tak sangka kata yang wajib tu wajib. Lagi naya. Tapi siapa buat? Pasal tengok orang buat. Pasal apa? Qiyam. Pasal tengok orang qiyam. Tahu tak qiyam tu apa? Tak tahu tentang apa. Pasal apa baca Fatihah? Dengan orang bekat baca. Tahu tak Fatihah tu dia apa? Fatihah tak ada apa.
Tuan-tuan, bukan jawab lagu tu. Nah, rukun ke tak rukun? Saya tak tahu. Orang baca, saya baca. Tuan-tuan tak main lagu tu je lah, main teka. Maka orang yang bimbang takut mayangnya tidak sah. Kita hak mengaji ni pun tuan kadang-kadang silap juga. Kita tuan-tuan hadut mengaji khatam kitab, tukar kitab. Nah, tok guru pun khatam kitab sampai tok guru khatam umur dia. Meninggal lah maknanya. Nah, tuan-tuan, kita pun harus sekalian. Sampai tukar guru pula. Silap juga. Apatah lagi kalau tak bisa belajar. Tak tahu hukum. Agak-agak dia boleh habang tak yang mana fardu, yang mana sunat, yang mana rukun, sunat abad. Tuan-tuan, hak kita nak mengaji pun keliru. Ada budak kita nak mengaji, tuan, nak mengaji kitab macam mengaji lah. Dia nak mengaji, tuan, nak mengajar tukar-tukar. Kita ustaz kalau tak baca Qur'an subuh batas mayang. Maksud saya, tu geng mengaji. Geng hak mengaji, tuan, tak baca kunut dia dah berasa batas mayang. Pasal apa dia berasa lagu tu? Mengaji lama dah. Dia dah berasa sebab perhati tu imam subuh tak bisa tinggal kunut subuh. Dia pun tuan ada pening lupa lama-lama maklumat dengan itu, tuan campur dengan tu imam tak tinggal kunut subuh, dia pun pukul borang, dia kata kan tak baca kunut batas mayang. Nanya tu ada mengaji dah. Lagu mana tak mengaji tuan nak baca kunut pun tak boleh. Jadi isu yang besarnya ialah sah semayang ataupun batal semayang bersangkut juga dengan tahu ataupun tak tahu cara semayang. Padahal penekanan kita ni kan kena mengaji juga. Ini tidak salah kaedah fiqh kata kan dalam isu istilahnya muqaddimatus syai', pendahuluan sesuatu. Pendahuluan sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu itu. Kalau sesuatu itu wajib, pendahuluannya hukumnya wajib. Jika sesuatu itu haram, pendahuluannya pun hukumnya haram. Nah, di sisi hukum dia, maka antara yang wajib ialah semayang. Nak sah semayang mesti kena ilmu. Nak ada ilmu kena mengaji. Mengaji itu muqaddimah kepada ada ilmu semayang. Maka kalau semayang itu wajib, nak semayang sah dengan ilmu. Nak ada ilmu kena mengaji. Maka mengaji itu muqaddimah kepada sah semayang. Jawapannya mengaji itu pun wajib. Tak pelik saya kata. Semua yang ada ni tak pelik apa kaedah yang saya harap. Nak buat satu amalan, kita kena tahu. Hukum kena tahu tu, nak tahu kena belajar. Hukum belajar amal sebut wajib. Jika amal tu wajib. Awak nak pergi haji tuan-tuan. Nak pergi umrah. Allah kerusuh tuan tiap-tiap kali Jumaat. Dengar kata nama nak naik ni, nak teman naik ataupun nama mungkin tak naik lagi, tak apa lah tuan. Dia berderu. Pergi mana? Pergi dengar orang bagi kursus haji dan umrah. Hei, pasal apa pergi dengar kursus, masuk kursus? Sebab nak tahu cara berhaji. Pasal apa nak tahu cara berhaji? Takut pergi berhaji, buat haji saja. Ya. Lawan haji saja ya, haji saja adalah haji yang tak ada pasca. Pasal apa? Tanpa ilmu. Tak kursus haji. Tanya rukun haji berapa? Gagal. Rukun umrah berapa? Gagal. Tu berlaku teman sekalian ni baru soalan 3 minggu sudah. 3 minggu satu soalan, orang balik buat umrah. Tuan-tuan banyak tahun dah baru dia kata saya ni balik itu ni tak dan buat tahallul. Dia tak cukup ataupun tak gunting. Makna tuan hajinya tak settle atau umrahnya tak settle. Nah, umrah haji tuan dia tutup dengan gunting tahallul yang kedua. Tentu atau kalau umrah tahallulnya dengan gunting ataupun cukup. Dia tak buat benar tu. Cukup pun dah, gunting pun dah. Klik Malaysia. Bila klik Malaysia tuan, dia pun dah ada tok lelaki. Bergomong dah, bergomong cara lelaki bini lah. Maknanya bersetubuh. Walhal kalau ikut antara yang diharamkan ketika berihram ialah bersetubuh. Betul tak?
Antara yang besar salahnya ialah berjima ketika sedang ihram. Bila dia sedang ihram, selagi dia tidak tahallul. Apa dia cara nak tahallul? Tahallul ni maknanya selesai ihram haji ataupun umrah. Cara tahallul bergunting ataupun cukur. Tapi benar tu tak berlaku. Maknanya belum selesai lagi. Sedang dalam ihram. Balik main ke Malaysia tuan. Tu contoh. Tubuh tu kan besar sekali lah. Pakai minyak wangi. Nampak ada ni? Kemudian tutup muka. Oh, banyak kesalahan tuan-tuan telah berlaku. Kenapa? Kerana tidak kursus. Orang kata tiket murah, ambil kursus satu. Kita kalau pergi Mekah ni, pilih mana lagi? Ibu umrah, dah lah daripada umrah tu, pilih pergi mana lagi tuan? Dia kalut tanya boleh pergi mana lagi? Kan umrah tak berada sekali jadi lebih-lebih pas ingat terlepas kita mari pula. Tak nak pergi mana lagi kalau pergi Mekah ni? Boleh jalan tangan. Tak apalah bagus kan tuan. Tapi tuan, kerana dia tidak belajar maka naik ibadat dia. Jadi dia lepas 4-5 tahun tuan, baru dia tanya 3 minggu lepas. Dia kata saya ni dah lama dalam Malaysia, tak gunting, tak cukup. Nak buat lagu mana? Allah tuan. Letih nak jawab. Dia kalau ada halangan, uzur, tak boleh masuk Mekah, kata lain. Ini bukan. Ini duduk di Mekah dah. Cuma dia tinggal tuan. Satu, orang kata apa ni? Kewajipan dan rukun umrah zikir itu. Maka dia berbalik. Dia berkata, dia bayar kena sembelih. Sembelih pun dia tak selesai. Dia tetap kena pergi ke Mekah untuk gunting selesai yang tu. Ustaz yang 4-5 tahun yang dia duduk berjima', duduk tutup muka, duduk pakai minyak wangi, apa-apa semua tu, harap Allah ampun lah. Nak patah balik Gustan 3 tahun kemudian nak buat lagu mana? Matahari dia bergerak ke depan, bukan boleh patah balik ke belakang. Kalau jam mampu boleh terpusing sendiri patah belakang. Tuan-tuan, matahari bukan bisa cari Gustan tak 3 tahun. Dan kita kira lain, tuan-tuan, tak boleh. Maka kita kata afallahu amma salaf, moga Allah ampun apa yang telah berlaku antara tahun-tahun tu. Tapi kena stop. Laki pun jangan duduk dekat. Subuh pun jangan. Minyak wangi jangan pakai. Start ni sampailah pergi ke Mekah pula. Ya. Tujuh ustaz turunnya. Itulah hanya kerana kalau pergi kursus minggu tak teruk 3-4 tahun tu. Nampak ke tidak? Saya nak habaq kesan tak belajar tu. Jadi saya nak bagi satu, tuan-tuan, pengalaman kita semua tentang haji, umrah, semua pakaan tuan berderu-berderang. Pergi kursus. Pasal apa? Takut buat haji tak sah. Maka pahaman yang sama, perasaan yang sama mesti terletak dalam setiap amalan yang kita nak buat sekalipun sunat. Kalau tak belajar, mungkin amal sunat kita pun tak sah. Kalau tak belajar, mungkin amal fardu kita pun tak sah. Saya kata mungkin lah, bukan mesti. Kerana tak belajar, mungkin tak sah. Kerana syarat sah semayang, tahu cara semayang. Tuan, Allah Rabbi. Cuma orang yang tak tahu semayang ni, sah ke tak kalau dia semayang? Tengok dahulu. Yang sepakatnya, orang yang tahu cara semayang, kalau dia belajar cara semayang, dia kenal rukun hak wajib berapa dan mana, dia tahu yang sunat yang mana, tuan-tuan, maka orang ini kompong selamat. Ibadahnya insya-Allah sah, lulus tuan-tuan pada syarat. Tinggal kita nak buat contoh orang yang tidak ada ilmu semayang. Dia semayang Allahu Akbar. Pasal apa? Ikut ayah semayang masa kecil. Turut belakang kawan daripada muda. Semayang dia pun ikut. Kalau dah, semayang tengok, lagu mana aku nak tengok. Dia tuan buat clear pada hukum zahir ni, cukup 13 rukun. Tapi kena beringat kalaulah orang awam yang dia sembahyang, yang dia tidak tahu kepala ekor semayang, yang dia tak tahu rukun tu yang mana, sunat yang mana,
tapi dia buat belaka. Lalu orang tanya dia, yang hang buat tadi tu apa hukumnya? Dia kata, pada pahaman saya semua wajib buat. Dia buat semua, hak fardu, hak sunat, dia buat semua. Dan hak dia buat tuan-tuan dengan i'tiqad apa? Wajib belaka. Dia tak mengaji. Kita tanya, nak tanya mu, angkat tangan kita terkebir apa hukum? Kena angkat. Kalau tak angkat, batal sembahyang. Pasal apa? Tok imam akad, tok bilal akad, tok syiah pun akad. Dia ambil hukum tengok orang saja. Dia tengok orang angkat tangan, dia pun hukum wajib terus pada diri dia. Walhal hukumnya apa dia? Hukum angkat tangan masa takbiratul ihram apa dia? Hak dak mengaji dah nak jawab lama. Dan bukan kata tuan saya melawak je. Nah, maknanya sunnah. Maksud sunnah Ustaz tak angkat apa, tapi kita angkat ambil pahala tu. Tapi hak kawan tak mengaji tuan, dia tengok orang angkat tangan dia kata wajib terus. Dia buat angkat tangan. Lepas Fatihah baca surah. Tanya dia, "Hei awang, baca surah lepas Fatihah ni apa hukum?" Dia tahu wajib kena baca. Pasal apa? Tu imam tak nak miss lepas Fatihah baca surah. Kau tu imam tak tinggal jawapannya wajib lah. Dia pun baca surah. Kalau tinggal tak boleh kena baca. Dia pukul borong wajib belakang sunat pun. Puncanya apa? Tak belajar. Ni nak tanya ni, apa hukum takbir masa nak rokok? Oh, dia ada takbir nak rokok fardu ain. Fardu ain boleh tambah. Tuan ibu tambah sendiri. Fardu ain. Pasal apa? Setakat ni kita pergi ke Mekah ke Madinah ke tak ada biasa ya orang tak takbir masa rokok. Semua orang takbir. Tu imam takbir nak rokok, tu makmum takbir rokok. Dia kata di Mekah tu ada namanya muballigh. Muballigh tu orang tengah tukang menyampai. Tu imam rokok, dia kata Allahu Akbar. Dia berderas suara supaya orang belakang tahu imam tu rokok. Dia kata tak pernah lagi dekat di Mekah dia tahu muballigh tu lagi deras suara dia. Nak turun rokok Allahu Akbar. Kena takbir, tak takbir tak boleh. Jadi apa hukumnya? Wajib. Kalau tak takbir, batal sembahyang. Dia pukul hukum sendiri. Saya nak buat contoh ni oleh kerana dia tak belajar. Tuan-tuan, dia buat semua perbuatan sembahyang, tetapi pada i'tiqad hati dia semua A to Z, daripada takbir kat tangan sampai salam pusing kanan pusing kiri, semua dia kata wajib belaka. Tak buat tak boleh. Dia kata hak ni orang kata apa, tak cerdik tapi gagah cerdik. Tak reti tapi tahan kira. Kawan ni mayang sah. Kawan ni mayang sah. Hak mana ni? Dia tak tahu hukum rukun ke apa ke, bagi dia semua perbuatan mayang wajib belaka. Tak buat tak boleh. Wal hak sunat yang buat bagi dia wajib. Tak tahu. Sah mayang dia. Orang kata mujuk teka tu kena. Semayang sah, mayang saya sah. Sebab apa? Saya teka kena. Teka lagu mana? Hak wajib saya kata wajib, hak sunat saya kata wajib. Jadi sah. Sebab apa? I'tiqad saya betul. Sekalipun salah pada sunat saya kata wajib, tapi tak menjejahkan batal semayang. Yang penting hak wajib saya kata wajib, itu okey. Orang yang kedua pula tak tahu sembahyang juga sebab tak belajar. Dia ni tuan, dia tahu dengan orang abang sembahyang ni ada rukun, ada sunat, ada wajib, ada sunat. Dia tahu wajib kena buat, sunat tak buat tak apa, dia tahu. Tapi dia tak tahu yang mana satu. Allahu Akbar. Dia buat semua sunat dan rukun sembahyang. Dan dia tahu ada rukun, ada sunat. Tapi kalau kita kata ni, you list down Ustaz. List down. Senarai sikit, buat senarai pendek. Hak mana rukun, hak mana sunat. Tulis Ustaz. Tanya buat leceh ke ni? Orang mayang pun hujung, suruh tulis pada. Dia kata aku mayang pun hujung, hampa tu syukur lah. Dia suruh tulis pada rukun apa, dan sebagainya. Buat leceh dia dah. Dan ni hang tulis mai aku hang pandai. Dia kata kau tu pula. Hang tulis mai aku hang pandai. Rukun hak mana, sunat mana, tuan-tuan. Kawan tu kata hang ni
Nah, orang suruh dia suruh kita pula. Tuan, bagi diri dia dalam sembahyang tu ada yang rukun, ada sunat, tapi dia tak tahu hak ni satu. Dia tak kata hak ni wajib, hak ni sunat, dia tak kata, tapi dia tahu sembahyang tu ada wajib, ada sunat. Tapi komplit dia buat semua. Hak sunat buat, hak wajib buat pada ilmu kita. Tapi pada ilmu dia buat semua walaupun tak tahu hak mana wajib, mana sunat. Sah tak? Sah tak? Kalau kita senang, ni tolong Ustaz list down mana rukun. Oh rukun, takbiratul ihram, rukun. Baca Fatihah, rukun. Rukuk, rukun. Ni kita dah list down ni, untuk senarai. I'tidal, rukun. Sujud pertama, rukun. Duduk antara sujud, rukun. Sujud pula kali kedua, rukun. Selesai tuan. Pandainya baca Fatihah, rukun. Tahiyat akhir pun rukun. Salam pertama, rukun. Oh, list down. Tapi kawan tu hang kena tulis ngah hang rukun mana sunat. Saya tak berjari mata nak tulis. Mata tak mahu, tangan pun ketak-ketak ni kata. Contoh. Tuan, jadi dia tak boleh beza hak mana rukun mana sunat. Cuma dia tahu dalam sembahyang ada sunat, ada rukun. Dengan izin Allah dia sah sembahyang dia. Okeylah tu. Tinggal orang nombor 3. Orang nombor 3 ni tuan, teruk. Dia tak belajar cara sembahyang. Orang mengejak pun tak mau main. Tentu orang pergi mengejak pun tak mau main juga. Maksud saya lah, dia nak cari negeri lagi dah teman sekalian. Dia tak nak tahu tentang sembahyang ni, tapi dia buat semua perbuatan sembahyang. Tapi pada i'tiqadnya, hak dia buat tu semua sunat belaka. Faham tak ni? Hak wajib pun dia berasa sunat, hak rukun pun dia berasa sunat, tapi dia buat semua. Kita try tanya, hey nak tanya mu, kau semayang kita ni sihat elok, tak berdiri, duduk okey tak? Kita duduk okey. Awak tak berdiri? Berdiri dia saja. Kenapa dia berdiri? Daripada nak berdiri, daripada syok berdiri. Habis tu aku berdiri juga. Kau tak berdiri? Tak berdiri duduk. Sah tak? Dia tak ada masalah apa, dia buat dalam masalah apa. Mayang fardu ke sunat? Mayang apa tak kira sofa. Kata maknanya dia ni, bagi dia hak fardu tu, dia tak tahu kata fardu. Bagi i'tiqad hati dia, semua perbuatan semayang daripada A to Z adalah harus buat. Tak buat pun tak apa. Walaupun dia buat semayang yang tidak sah. Orang nombor 3 ni, semayang tak sah. Sebab nak sah semayang, mesti kita buat yang wajib dengan kita faham itu wajib. Kalau kita buat yang wajib dengan faham sunat, tak laku. Niat kita menentukan tentuan apa yang kita buat sebagai sah ataupun tidak. Jangan dibuat main. Tentuan no? Itu. Jadi penekanan kita pada syarat ini tentuan amat pentinglah. Untuk semua kita ni, tentuan nak belajar cara sembahyang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Sebelum kita langkah tuan-tuan tajuk baru rukun sembahyang. Ini antara tuan benar yang kita tunggu sekian lama. Baca bab sembahyang, duk tunggu nak baca yang ni rukun sembahyang. Sebelum pi ke situ, tuan-tuan saya buka sikit peluang. Pukul nak tambah, nak komen ke apa ke? Nak tanya, silakan. Jika ada. Tak ada, go straight. Baik. Apa dia? Ini cerita satu kes sembahyang. Baru ni ada orang tanya, menarik juga soalan dia, iaitu sembahyang berjamaah bila mai rakaat akhir selepas sujud yang pertama tu, imam dia dah berasa tak cukup rakaat, maka dia terus bangun rakaat yang berikutnya.
Tak apalah tu imam tu, mungkin kita dah nyanyuk ke, dia lupa ke, no? Tak apalah tuan. Dia kata sembahyang jemaah tu imam ni masa rakaat akhir lah tu, bila turun sujud yang pertama, dia duk berasa tak cukup. Dah tak cukup, dia bangkit sujud yang pertama terus bangun. Mungkin dia sangka tu sujud yang kedua dan itu belum rakaat akhir, dia pun bangun. Tang tu imam tu. Kami ni ustaz nak buat lagu mana? Maknanya ni nak tahu sembahyang ni tuan-tuan. Kami ni sebagai makmum nak buat apa? Awalnya dah tu imam pergi bangun tambah rakaat. Kami ni makmum dia. Dia daripada kami tumpang dia. Maka kami kena bangun tak, tuan-tuan? Soalan tu kalau tanya lagu tu maknanya belum tuan-tuan sempurna ilmu sembahyang kita. Kita kata ada dua keadaan. Makmum yang duduk belakang tu imam tadi, kalau daripada yakin cukup rakaat, depa rasa tu imam ni lupa lah ni, tu imam ni nyanyuk lah ni, lupa jangan. Dia berubah jangan tutih dah. Asal tak jawatan tak mau. Tu orang nyanyuk lah tu. Ini ustaz bukan sekali, tiap-tiap kali waktu lupa dia. Contoh, makmum pun tahan dia orang juga mulut. Tuan-tuan, jadi kami nak buat apa? Kita kata lagu ni. Kalaulah kita dah yakin bahawasanya imam itu ataupun kita sudah pun cukup rakaat, cuma kita rasa tu imam ni terlupa, lalu dia bangun. Tang tu imam, tuan-tuan jangan dihukum batas sembahyang. Jangan dihukum batas sembahyang tu imam. Pasal dia mungkin dia lupa. Bila lupa dia berasa belum habis rakaat, dia wajib bangun tambah atas diri dia. Sebab sangka dia belum cukup, maka bila sangka tak cukup rakaat, dia wajib tambah. Tak boleh tuan-tuan berhenti setakat tu. Sebab dia sangka belum cukup, maka dia wajib tambah tu rakaat atas diri dia. Kalau itulah tuan-tuan sangkaannya, maka sah. Tapi kita mahu yakin dah cukup. Imam bangun tambah rakaat kelima, kita dah cukup dah. Kalau kita ada pergi bangkit sama, cukup dah. Tapi tak apalah, imamnya baca ikut lah. Makmum bangun tambah lagi tu kan, dia tahu dah cukup ni. Orang sebelah pun tak bangkit, orang belah kiri tak bangkit, ramai tak bangkit sebab tahu cukup. Dia pun yakin. Cuma ada untuk imam kita ni tinggal. Dia pun bangun ikut imam dengan sengaja. Betul tak pasal sembahyang makmum tu. Pasal apa? Menambah rukun. Baik, ustaz masa dia nak bangkit kami tengok subhanallah, subhanallah. Tapi tu imam ni dia bangkit doan berarti ya. Dah subhanallah. 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 Tu imam tak kira juga. Doan. Orang tunggu orang tak boleh langsung. Berkira je. Tu imam dia berasa tak cukup. Dia nak tasbih lah kita ni. Kita pun tasbih 3 kali cukup lah tuan. Takkan dapat 3 kali kot. Subhanallah, 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 subhanallah tuan. Nah yang kita ada antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, rukun pendek, jangan duk bagi panjang. Tentuan tadi imam sujud kali rakaat akhir, dia terus bangun. Kita bangkit dulu. Kita duduk tang mana? Kita sedang duduk antara dua sujud. Kita tak sujud yang kedua lagi. Kan? Kita tergamam, terkejut, imam bangun terus ni, tergamam tak habis ni. Tuan-tuan, kita pun tengok subhanallah, 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 dia terus bangun. Pergi kat dia, tu lupa semua dah. Kita ni terus sekalian, kalau kita ikut dia dengan sengaja, batal sembahyang kita. Ustaz tak batal lagu mana? 2 cara. Kita tuan jangan duduk lama lah. Walaupun kita nak tunggu sembahyang nanti imam perhabis nanti imam saat lagi ni, kita jangan duduk lama antara 2 sujud. Sebab duduk antara sujud rukun pendek. Dia bukan rukun panjang. Jangan lebih kadar tuan tahiyat akhir. Duk. Jangan lebih kadar jangan lebih kadar tahiyat awal. Duk. Amin subhanallah, 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 subhanallah. Tengok tu imam. 3 kali. Dia ni sembahyang kan pas sembahyang. Orang tak pasal. Lama duk kan. Subhanallah, 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 subhanallah.
Dia tak sujud yang kedua, makmum tu. Dia tak sujud yang kedua. Faham tak ni? Kan? Imam sujud pertama, rakaat akhir, terus bangun. Dia bangkit duduklah makmum tadi. Tentu kerana terkejut kata imam tu, tentu tegak tambah turun juga. Kan? Dia pun tu 2 kali panjang, melebihi kadar yang dibenarkan. Maka dia dianggap telah tambah rukun. Naiknya makmum sembahyang tu. Sebab apa? Duduk antara dua sujud rukun pendek. Jangan lama. Duduk saja, lepas tu terus sujud. Ustaz, kalau saya ni nak semayang dengan tu imam tu juga, boleh. Kamu duduk antara dua sujud, baca doa yang maksur, imam bangkit, dah tegak kamu turun, niat pergi ke dia, kita dengan niat mufaraqah lagi. Kita sujud yang kedua, bangkit duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Imam tu tambah rakaat. Dia lupa, dia pun turun rakaat. I'tidal, sujud 2 kali. Imam tu turun sujud. Akhirnya baca tahiyat. Kita duduk belakang lagi. Lepas dia beri salam, kita beri salam sekali dengan dia. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal, makmum, bila imam lupa rakaat, kita yakin cukup, tunggu situ. Tunggu pada tahiyat akhir. Sampai imam tambah, dia turun pada tahiyat akhir, dia beri salam, kita beri salam dengan dia. Maka itu yang terbaik. Ustaz, imam tu terlupa kan? Betul. Ustaz, lah imam terlupa, kami tunggu dia lama, dia beri salam, tak sahwi pula. Sabi lupa. Ustaz, lagu mana? Bila kami yang sahwi bagi pihak dia, yang lupa dia, yang nak sujudkan sahwi itu kami, boleh ke tak? Dia bagi makmum yang prihatin. Boleh ke tak Ustaz? Boleh. Ustaz, bukan kata wajib ikut imam ke? Ya. Ya. Habis itu dia imam bagi salam, walaupun dia terlupa tak sujud sahwi, bukan kami kena salam dengan dia juga apa? Wajib ikut imam. Nanti saat ini kurang faham. Awak pula bila imam bagi salam, imam habis sembahyang ke tak? Ni semua hadirin hadirat yang ada. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, imam habis sembahyang lagi tak? Payahlah nak jawab orang Justana. Saya pun tak tahu. Melawak je lah, melawak je. Jawapannya, habislah sembahyang dia. Bila sembahyang imam habis, kita di belakang tu kita sembahyang dengan dia kita. Kita masih makmum dia lagi dah. Dalam sembahyang hak tu. Sembahyang yang tu imam dah bagi salam habis tu. Kan, sembahyang dia habis, kita ni lepas dia habis salam sembahyang tu, kita di makmum dia lagi dah pasal tu. Dah lah, terputuslah sebagai makmum dia sebab dia habis sembahyang dah. Terlepas dah tuan-tuan, tutup suruh turun bah. Kita bukan numpang dia lagi dah. No, dah sampai stesen dah. Lepas tu nak turun tak turun pun suka mu duduk situ. Jadi kita pula tuan sunat untuk sujud sahwi bagi pihak tu imam atas lupa dia tadi. Bila tu? Lepas tu imam bagi salam. Tak apa ke Ustaz? Sunat. Tak kira kita ni tak ikut imam kan? Tak kira. Pasal apa? Tu imam dah bagi salam, dia habis dah hampaukan makmum dia masa tu. Yang buat sujud pun tidak dikatakan tidak ikut tu imam. Bahkan sunat berbuat demikian. Ini kata apa? Saling tampung-nampung kekurangan antara solat jemaah, antara makmum dengan imam, imam dengan makmum dan sebagainya. Lepas sembahyang apa semua, makmum kata ke imam, tu imam ni dah lupa. Tak ingat kan kami tasbih 3 kali tak turun juga. Dia kata imam, lepas tu dah lah lupa tambah rakaat, sujud sahwi pun tak juga. Kami turun sujud sahwi pihak imam yang lupa. Tu imam kata apa? Dia bantah imam orang pandai. Makmum kata, tu imam dah lupa, kami tegur tak turun. Lepas tu dah lah lupa tak sujud sahwi pula tu. Pakai salam gitu ya. Tapi kami tu tengah jawab sujud sahwi. Nak tampung hak tu imam lupa tu. Oh, kemah makmum dah jawab lagu tu. Tu imam tu lagi kemah. Imam kata, "Hamba duk kira aku lupa apa tu sahwi lepas aku salam. Yang apa tu mai lewat sembahyang tu, lepas tu aku tanggung sedia tak kira."
Aku rokok umai, aku rokok ambil takbir, aku rokok takbir. Baca surah pun sampai. Satu ayat aku rokok ambil takbir. Itu apa nak kata aku nak? Fatihah hampa tu aku, tanggung. Ambul. Dia kata lagu, aku kata buah tak iman cakap lagi. Jadi hilang tajuk hal lupa je tu. Hal yang tak jawatan tak ada lah. Nah, pasal itu imam kita beli gagal. Buah aku kerah dia kata. Nah, basah dia tegak langsung. Dia kata kita kurang. Tuan-tuan. Jadi dengan contoh tadi tuan, ramai orang yang confuse sembahyang dia. Betul dah tu dia buat ni. Betul tu. Tapi betul dalam ramai tu ada yang bangun tambah rakaat ikut imam. Atas kefahamannya apa? Wajib ikut imam. Walaupun dia yakin kata imam dah bangun tambah dengan tuan-tuan, dia yakin kita dah cukup rakaat dia. Walaupun imam tuan-tuan lupa tak apa, tapi dia yang yakin ni dia bangun juga ikut dengan sengaja atas faham wajib ikut imam. Makmum ni kategori kihnaya, batal sembahyang dia. Punca batal sebab tambah rukun. Tuan-tuan. Baik. Terus tuan. Rukun sembahyang. Statement 36. Kata guru kita, rukun maknanya juzuk atau tiang bagi sesuatu lembaga, sesuatu benda. Dan rukun sembahyang maknanya juzuk yang tersusun daripadanya hakikat dan rupa sebenar sembahyang. Tuan-tuan, sekarang ni kita akan pindah ke fasal yang baru di bawah bab sembahyang. Fasal yang paling penting untuk tuan-tuan mensahkan sembahyang kita ataupun tidak, namanya rukun sembahyang. Kita tak baca semua tuan, nak baca tentang rukun tu saja malam ni apa dia. Tuan-tuan, mungkin inilah ulangan jugalah, tak apa, tentang apa dia rukun. Sembahyang ada rukun, sembahyang fardu ada rukun, sembahyang sunat pun ada rukun, puasa pun ada rukun, haji pun ada rukun, umrah pun ada rukun. Kemudian tuan-tuan sekalian, zakat pun ada rukun. Rukun ialah sesuatu yang dia itu sebahagian daripada amalan tadi. Dan rukun itu adalah juzuk daripada hakikat sesuatu amalan. Tak akan jadi amalan itu tanpa rukun-rukun. Tak akan nampak rupa sebenar amalan tersebut jika tidak ada rukun-rukunnya. Maka nak dapat gambar yang terang-tantang, gambar yang jelas tentang sesuatu ibadat, mesti dilukis dengan rukun-rukunnya. Tanpa ada rukun, maka tak akan nampak gambar semayang tu lagu mana. Tuan-tuan, itulah rukun. Rukun ini segi hukum wajib dilakukan sebab dia adalah hakikat sesuatu amalan. Tak ada dia, tuan, maka tak adalah amalan tadi. Walaupun rukun tuan banyak 13 kalau buat semayang ni, tapi tak ada satu je rukun, tetap namanya tak sah semayang. Sebab setiap rukun tu wajib atas diri masing-masing secara berasingan. Rukun semayang setiap satunya wajib secara berasingan. Qiyam wajib, mau tak mau kena qiyam. Rokok pun wajib pula, mau tak mau kena rokok. I'tidal wajib pula, mau tak mau kena i'tidal. Walaupun tuan, banyaknya rukun, setiap satu rukun itu semuanya wajib belaka. Baik, dan kena ingat, kalau orang kata kan takrif sembahyang dulu ni, ingat lagi dah, sembahyang ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dengan niat pada awalnya. Itu definisi salat. Kalau saya tanya tuan-tuan, definisi salat tadi dia nak apa? Rukun ke sunat sekali? Sila beritahu. Sembahyang ialah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahi dengan salam serta niat di awalnya. Itulah hakikat sembahyang. Bila sebut beberapa perbuatan, merujuk kepada apa? Rukun ke sunat? Sila.
Ya Allah. Salat ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disertai dengan salam dan niat pada awalnya. Perbuatan tu dia merujuk hanya kepada rukun ke sunat sekali? Hanya merujuk kepada rukun sahaja, hak wajib. Maksudnya apa Ustaz? Mudah sahaja. Orang tu semayang, dia hanya buat rukun 13. Sahab. Dia semayang tuan, 2 minit siap. Kalah Maggi. 2 minit siap semayang. Pasal apa? Dia buat rukun saja. Main subuh lah tuan, boleh tanya ke main syak banyak juga. Main subuh 2 kali Fatihah. Tuan, maknanya kalau buat rukun habis, sah tak semayang dia? Sah tak semayang dia? Awak Ustaz tanya, pasal dia hanya buat 13 rukun je, hari tak buat langsung. Baik, orang yang kedua, dia semayang tuan, rukun tak buat patah, rukun 1 pun tak buat, sunat buat belakang. Angkat tangan, takbir berat. Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai habis. Wa ana minal muslimin. Baca bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, Fatihah tak baca. Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, tak rukuk pun. Sami Allahu liman hamidah, dah tak rukuk. Tuan, Allahu akbar, turun pindah dia kata. Kemudian tuan, dia terus jadual bangun sebagainya. Maksud saya, dia buat semua sunat-sunat, tapi rukun dia tinggal. Orang panggil semayang tak? Orang panggil semayang tak? Tak. Pasal apa? Yang dikatakan semayang itu ialah hakikatnya bila kita buat segala rukun yang wajib. Kalau kita tak buat rukun, balaslah sunat tahu mana pun, tak nama semayang. Sebab dia tidak ada tiang-tiang semayang. Faham begitu? Itulah bila orang sebut tuan sekalian, rukun itu adalah rupa semayang. Tentuan buat gambar orang berdiri, tentuan buat gambar orang baca Fatihah, tentuan buat gambar orang rukuk, tentuan buat gambar orang i'tidal, orang sujud, duduk antara sujud, tahiyat akhir apa semua, semayang lah tu. Faham tak? Itu hakikat dia tuan. Jadi rukunus syai' ya ma la budda minhu wa kana haqiqatan lahu. Rukun sesuatu adalah benar yang tak dapat tidak kena buat, dan dia masuk dalam amalan itu, bukan di luar, dan dia hakikat sesuatu amalan tadi. Syarat rukun dia duduk dalam amalan, wajib dan duduk dalam amalan. Ni saya tanya ni, wuduk wajib dah untuk sembahyang? Wuduk wajib dah untuk sembahyang? Wuduk wajib ke tidak? Dia syarat sah. Tak ada wuduk tak sah sembahyang. Jadi wajib dah kena ambil? Kena. Saya tanya lagi, wuduk tu rukun ke tidak? Wuduk untuk sembahyang wajib, ya. Tak ada wuduk, tak ada sembahyang. Betul. Soalan saya, adakah wuduk itu rukun sembahyang? Ambil kepahaman tadi. Rukun mesti duduk dalam dia. Wuduk bila kita buat dah? Sebelum sembahyang dah kena wuduk dah. Tentuan bukan wuduk dalam sembahyang. Allahu akbar, dah jalan pi kolah. Alhamdulillah rabbil alamin, malik kita ambil muka. Tuan, rukuklah celuk tangan kepala. Allahu akbar. Tuan, sami Allah liman hamidah basuh kepala. Kalau itu, wudu mesti dilakukan sebelum sembahyang. Bermakna wudu itu di luar sembahyang. Semasa sembahyang mesti ada wudu, tapi wudu itu dilakukan sebelum sembahyang, di luar sembahyang. Walaupun dia wajib, dia di luar sembahyang, dia bukan rukun. Masa sembahyang confirm kena ada wudu. Okey, yang berikutnya contoh tuan-tuan. Apa hukum kita tutup aurat ketika solat? Wajib ke, sunat ke, haram?
Tak ada pun orang faham kata haram tu orang. Apa dia? Wajib tutup aurat. Baik, saya tanya lagi, tutup aurat tu rukun ke ataupun bukan? Tutup aurat rukun sembahyang ke bukan? Nak tahu dia kita tutup aurat tu bila tengah sembahyang ke sebelum sembahyang lagi? Sebelum sembahyang dah tutup aurat. Takbir tu aurat tutup tiada. Maka tahu sekalian, tutup aurat namanya bukan rukun. Sebab dia di luar sembahyang. Walaupun semasa sembahyang wajib tutup aurat, tapi tutup aurat sebelum sembahyang lagi, maka tutup aurat dia bukan rukun sembahyang. Rukun sembahyang apa dia? Benda yang wajib kita buat dan dia termasuk dalam pakej amalan tu, dalam tu. Bukan sebelum, bukan di luar, bukan selepas. Faham kono? Tuan-tuan. Dan termasuk yang last tadi pada syarat sah sembahyang ialah wajib tahu cara sembahyang. Apa hukum belajar sembahyang? Apa hukum belajar sembahyang? Apa hukum belajar sembahyang? Wajib. Belajar sembahyang tu bila? Belajar sembahyang tu bila? Di luar sembahyang lah. Maka bila belajar sembahyang tu wajib. Belajar ilmu sembahyang tu wajib. Dan belajar tu sebelum sembahyang, di luar sembahyang. Maka belajar sembahyang tu dia bukan rukun sembahyang. Dia di luar sembahyang. Clear? Dia bukan rukun lah sebab dia kena buat sebelum. Tuan-tuan, wajib belajar ilmu sembahyang ni. Tuan-tuan, itu maksudnya. Jadi terbeza sudah antara rukun dan bukan rukun. Rokok rukun ke tak? Rokok rukun ke tak? Ya, wajib tak rokok ni? Bila buat dia? Tengah sembahyang, dalam sembahyang. Rukun lah tu. Fatihah rukun ke tak? Fatihah baca rukun sembahyang ke tidak? Wajib tak baca Fatihah? Wajib. Baca tu bila? Dalam sembahyang, tengah sembahyang. Rukun lah tu. Tuan-tuan, i'tidal apa hukum dia? Wajib. I'tidal tu kena buat tak? Ya. I'tidal tu buat bila? Tengah sembahyang, dalam sembahyang. I'tidal tu rukun. Itu dia. Hak yang wajib kena buat dalam amalan tersebut, dia adalah rukun. Yang wajib kena buat tapi dia buat sebelum sembahyang lagi, itu namanya syarat sah ataupun sebagainya. Tuan-tuan, itu sedikit mukaddimah untuk rukun sembahyang. Insya-Allah taala mai bulan depan kita akan sambung rukun sembahyang satu sampai 13 rukun kita akan khatam insya-Allah. Semoga sembahyang kita lebih berkualiti dengan ilmu sembahyang kita ada insya-Allah taala.